Selamat datang sekali lagi ke Masalah Tusi yang disiarkan oleh Gerek Pod. Ya, apa khabar semua? Apa khabar anda di sana? Di mana juga anda berada? Di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam atau Indonesia? Atau mungkin anda nun jauh di sana? Di Australia, di Eropah ataupun di Amerika Syarikat atau utara Amerika, termasuk Kanada. Saya harap anda semua sihat walafiat dan selalu pakai mask. Semoga kita semua akan terlepas daripada pandemik yang sedang menular sekarang ini. Semoga kita akan kembali kepada dunia sebelum COVID-19 ini dan kembali seperti sedia kala, insya-Allah. Banyak berdoa dan banyak berusaha ya. Dan kita akan kembali dengan cerita-cerita masalah anda sekali lagi dalam Masalah Tusi episod yang ke-13. Sebentar lagi saya kembali dengan cerita yang pertama. Okey, kita mulakan dan teruskan lagi Masalah Tusi episod ke-13 ini dengan membuka cerita pertama untuk malam ini ya. Dan cerita ini yang pertama ni dihantar oleh brother kita yang bernama Kaki Rokok. Okey, Kaki Rokok Okey, hisap rokok tu jangan banyak-banyak. Sikit-sikit sudah Okey. Saya faham bagi ada sesetengah orang ni rokok ni sebagai kata orang tu lepaskan rilis ataupun lepaskan rilis pulanya. Lepaskan tu rilis lah Okey, sebenarnya lepaskan stres dan stress relief. Okey, tapi kata orang tu berpada-padalah kalau ialah memang susah untuk nak buang tabiat tu, tapi kalau misalnya masih ada tabiat tu, jangan macam naga, nanti naga jealous siap-siap isap rokok, siap-siap rokok berasap je satu rumah. Okey, dan kita teruskan dengan brother rokok ni. Katanya begini, saya baru saja berjumpa dengan Masalah Tusi ni di YouTube dan mendengar episod kedua tentang cerita tentang kawan kerja yang selalu ambil makanan kawan-kawan sekerjanya. Teringat pula pada seorang kawan saya ni. Okey, terima kasih brother rokok kerana mendengar Masalah Tusi ni. Anda baru saja mendengar episod kedua. Sebenarnya kita sekarang sudah ke episod yang ke-13 hari ini ya, malam ini. Dan katanya lagi dia ni seorang perokok tetapi kerap minta rokok daripada saya. Alasannya selalunya
rokok aku dah habis. Balik kerja nanti aku beli. Kita semua faham yang di tempat kami kerja ni jauh dari mana-mana kedai yang menjual rokok. Tapi kalau dah tahu rokok tu dah nak habis, belilah standby satu. Ini tak. Kalau sesekali tu, okey lah. Ini selalu sangat macam tu. Dah tu, kalau satu hari minta satu je tak apa. Ini tiap smoke break minta satu. Lunchtime minta lagi. Bankrupt lah orang kalau gitu. Ingat rokok tu murah ke apa? Kalau satu hari dia ambil 5 batang, 4 hari dah kira satu kotak. Betul juga 5 kali 4 dah 20 satu kotak tu. Okey, saya pernah juga sound dia. Dia cakap nanti aku belikan kau rokok sekotak lah. Dah berbulan satu habur rokok pun tak ada. Susah kan gitu. That's all saya nak cakap. Thank you. Okay, thank you Brother Rokok atas kiriman anda. Okay. Ini pun yalah masalah juga kan. Sebagaimana saya katakan, kadang-kadang masalah ni ataupun masalah ni tidak terhad pada masalah peribadi Masalah gini macam pun dengan kawan pun, pasal rokok pun jadi masalah tau kan. Jadi macam-macam sebenarnya masalah kita ni. Dan inilah ruangan untuk anda untuk menyuarakan masalah-masalah anda. Bukan untuk mengaibkan sesiapa, bukan tentu sekali bukan mengaibkan diri sendiri atau kenalan-kenalan kita. Maka itu anda digalakkan untuk menggunakan nama samaran. Walaupun email sebenar anda, tapi gunakan nama samaran supaya kita nak di sini kita nak orang anda semua senang untuk mengeluarkan atau menyuarakan masalah anda. Kata orang tu, kebingitan anda, rasa kurang senang anda, atau rasa geram anda, rasa marah anda, supaya tidak tersimpan. Lama-lama kalau kita simpan sini sikit, sana sikit, lama-lama meletup juga macam gunung berapi kan. Itu yang kita tak nak. Jadi kita release stress, lepaskan apa yang kita nak cakap. Jadi kita boleh lalui kehidupan kita dengan tenang, dan tidak dengan perasaan marah atau geram yang tersimpan. Okey, dan Brother Rokok ni mengatakan bahawa tentang kawannya ni yang selalu minta rokok. Okey, itu memang masalah. Kadang-kadang kalau orang tu memang perokok tapi tak beli rokok sendiri, masalah juga kita sebagai kawan. Siap minta. Kalau dia minta satu, minta dua, lepas tu besok dia bagi kita balik, okey lah kan. Jadi kata tu square off, kata orang tu ini tak kan. Kalau asyik minta je, lepas tu katanya satu hari kalau smoke break aja dia minta, itu belum lagi time makan, lunch time kan, dia minta lagi. Lepas biasanya lah orang yang isap rokok ni lepas makan nak isap rokok. Jadi lepas makan tengah hari minta lagi. Kalau satu hari 5, betul juga kata Brother Rokok ni. Satu hari 5, kalau 4 hari dah 20. Iaitu sama dengan satu kotak kan. Banyak juga tu kan. Satu kotak kalau di Singapura ni sekurang-kurangnya saya rasa dalam anggaran $12 begitu. $12 kalau 1-2 hari, atau 1 hari atau 1-2 hari pun banyak juga 1 bulan kan. Jadi itulah apa yang dikatakan oleh brother kita ni, Brother Rokok. Dan terima kasih Brother Rokok. Pernahkah anda mempunyai kawan yang sedemikian? Ataupun kalau mungkin anda pernah ada kawan yang sedemikian, apa usaha anda untuk berhentikan untuk kasih rokok kawan anda, ataupun apa yang anda katakan pada kawan anda yang sedemikian? Apa kata, buat komentar anda yang sepatutnya. Dan kita akan kembali dengan cerita yang selanjutnya.
Ya, kita kembali sekali lagi untuk meneruskan lagi Masalah Tusen ni yang disiarkan oleh Gerekpot daripada Kota Singapura. Dan untuk mereka yang masih belum lagi tahu tentang ruangan Masalah Tusen ni adalah untuk mengutarakan atau membentangkan cerita-cerita masalah anda untuk anda meleraikan apa yang tersirat di dalam fikiran anda ataupun di dalam dada anda, dalam hati anda, tanpa sesiapa mengetahui siapa diri anda sebenarnya. Bukan untuk mengaibkan sesiapa, tetapi untuk kata orang tu melepaskan rasa geram kita, rasa kurang senang kita, rasa stres kita, dan sebagainya. Niatnya adalah untuk kita buang yang negatif dan kita majukan diri dengan atmosfer ataupun persekitaran yang positif. Dan bagi anda yang baru mendengar juga, jika anda ingin turut serta ataupun ingin menghantarkan cerita-cerita masalah anda juga boleh menghantarkannya kepada kami di masalahtusi@gmail.com dan senang aja hantarkan saja. Dan Masalah Tusen ni boleh anda dengar selain daripada di YouTube, anda juga boleh mendengarnya di Spotify. Okey, dan itulah yang kata orang tu sedikit sebanyak tentang Masalah Tusen ni. Dan siapa yang boleh hantar? Sesiapa juga, asalkan anda fahamlah bahasa Melayu. Kalau yang tak faham macam mana kan. Dan orang Melayu ke, orang yang bukan Melayu tetapi faham bahasa Melayu, anda dipersilakan. Dan juga tidak terhad pada sesiapa saja, walaupun ruangan ini ataupun Masalah Tusen ini disiarkan daripada Kota Singapura, tapi ianya adalah bertujuan untuk semua orang-orang Melayu dan mereka yang faham bahasa Melayu di Nusantara ini, di seluruh dunia ini. Asalkan di mana anda berada, anda boleh dengar, anda boleh hantarkan cerita-cerita anda, dan anda juga boleh dipersilakan mendengar podcast ini. Dan kita akan kembali sebentar lagi dengan cerita yang seterusnya. Okey, kita teruskan lagi ruangan malam ini dengan cerita yang selanjutnya, yang dihantar oleh pendengar yang bergelar Nurul. Okey, kata Nurul begini, sudah hampir 15 tahun saya bekerja di tempat kerja saya ini. Alhamdulillah, daripada seorang kerani biasa, saya kini berjawatan seorang penolong pengurus yang mana telah saya menjawat sejak 2 tahun lalu. Itu pun berkat kerja keras saya. Selain daripada melaksanakan tugasan saya sebaik kemampuan saya juga sering stay back di pejabat. Melepasi waktu pejabat saya juga berusaha mempertingkatkan kemahiran dan kelulusan saya dengan mengambil kursus diploma sambilan dan kemudian kursus ijazah juga secara sambilan. Bayangkan selama sedekat lamanya saya ulang alik kelas malam saya beberapa hari seminggu sambil bekerja seperti biasa pada siang harinya. Wow. Ini adalah satu manusia contoh ya. Dia mula dengan seorang kerani biasa, tapi rajin dan sebagainya. Okey, tak apa, itu nanti kita cakap lagi. Dan saya teruskan apa yang dikatakan oleh Nurul. Beberapa bulan lalu saya dimaklumkan bahawa bakal terdapat jawatan pengurus yang dikosongkan kerana pengurus yang sedia ada
bakal dinaikkan pangkat dan dipindahkan ke jabatan lain. Dengan pandangan ke arah peluang yang terbuka, saya bekerja dengan lebih gigih. Inisiatif baru kerap saya ketengahkan sewaktu mesyuarat mingguan jabatan saya dan antara ketua-ketua jabatan. Juga ketika mesyuarat bulanan bersama CEO. Usaha lebih yang saya berikan begitu terserlah sehingga ramai yang mengatakan bahawa saya tentunya akan dipilih sebagai pengurus baru atau sekurang-kurangnya antara mereka yang di dalam senarai pendek. Dengan maklum balas yang begitu positif, saya begitu gembira sekali dan terus meningkatkan lagi usaha gigih saya. 2 bulan lalu, saya dipanggil untuk satu mesyuarat bersama CEO dan beberapa pihak pengurusan termasuk naib presiden jabatan saya. Pada pendapat saya, mungkin mesyuarat itu adalah temu duga untuk jawatan pengurus yang bakal dikosongkan. Sewaktu menantikan CEO saya tiba, saya perhatikan ada seorang wanita asing di antara semua yang hadir. Mungkin dia yang bakal menggantikan tempat saya sekiranya saya dinaikkan pangkat, atau mungkin dia orang baru pihak pengurusan syarikat, kata saya dalam hati. Setelah semua hadir dalam bilik mesyuarat itu, CEO saya memberi sepatah dua kata tentang tujuan mesyuarat itu. Ternyata sebagaimana yang saya menduga, mesyuarat itu berkisarkan jawatan pengurus yang terbuka. Berdebar saya ketika CEO saya membuat ucapannya yang tidak sampai 5 minit itu. Kemudian dia menyuruh naib presiden jabatan saya untuk mengambil alih mesyuarat tersebut. Beliau memulakan ucapannya dengan memuji kelakonan saya selama ini. Katanya, saya adalah contoh yang baik untuk semua pekerja di jabatannya dan juga syarikat itu keseluruhannya. For such exemplary work, the management, especially me, wants you to guide our new manager in her new position, katanya sambil mengajukan ibu jarinya kepada wanita asing yang berada di dalam bilik tersebut. Berkecai perasaan saya ketika itu. Sedaya upaya saya cuba menyembunyikan kekecewaan saya dengan senyuman palsu saya. Lebih-lebih lagi apabila naib presiden saya itu mengatakan bahawa jawatan pengurus yang bakal disandang oleh wanita itu adalah pekerjaannya yang kedua. Saya tertanya-tanya, mengapa saya yang ternyata lebih berpengalaman dengan kerja yang bakal dilakukan tidak dipilih? Jawapannya saya peroleh beberapa hari kelak. Wanita itu adalah seorang kawan senegara kepada bos saya itu dan beliau yang mengesyorkan wanita itu untuk jawatan tersebut. Kini saya umpama tidak bermotivasi untuk meneruskan pekerjaan saya. Pada masa yang sama, saya juga sedar bahawa pada kala ini mendapatkan pekerja lain amat payah sekali. Masalah ini terus berlegar dalam diri saya. Terima kasih kerana membaca kiriman saya. Terima kasih kembali kepada Nurul atas kiriman anda yang cukup baik dan mungkin sesuatu yang ramai yang melalui serupa. Baik bagi Nurul, dia dah kerja di sana, tapi bagi ramai juga yang susah mendapat pekerjaan kerana keadaan sekitaran yang sedia ada. Walau bagaimanapun, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Nurul kerana kejayaannya yang bermula 15 tahun lalu sebagai seorang kerani biasa dan kini berjawat penolong pengurus. Okey, dan itu tidak datang menggolek daripada apa yang dikatakan. Dia memang berusaha dengan gigih untuk mendapatkan
untuk mencapai apa yang ataupun jawatan yang dia ada sekarang ni. Dia katakan di sini dia belajar sambilan diploma dan kemudian juga ke kursus ke ijazah secara sambilan juga. Dia cakap selama sedekat lamanya dia ulang-alik kelas malam. Itu terus terang saya cakap bukanlah sesuatu yang mudah. Nampak mudah orang ulang-alik pergi kelas malam, siang kerja, lepas tu malam kena pergi sekolah. Itu belum lagi belajar, belum lagi kena buat homework ataupun apa-apa kerja tugasan yang diberi oleh lecturer dan pada siang harinya juga dia bekerja gigih. Dia nampaknya dia selalu juga buat overtime untuk kata orang tu buat kerja-kerja yang patutlah mungkin. Dan dia cakap beberapa bulan lepas ada jawatan kosong yang terbuka untuk sebagai seorang pengurus. Ialah sekarang dia penolong pengurus dan ada peluang pula untuk jadi pengurus. Jadi lepas tu dia tidak saja teruskan seperti biasa, dia Nurul lebih gigih bekerja untuk mendapatkan peluang yang terbuka itu. Sebab tu saya kan ini adalah satu contoh yang baik. Kita kalau nak menjadi lebih baik, kita kena berusaha. Sebab kata orang tu, peluang kalau ada, tapi kalau kita tidak ambil, kita tak usaha, ia akan melepasi kita sebegitu saja dan kita akan kehilangan peluang itu. Dan lepas tu janganlah kita pula cakap alamak tak ada peluang lah. Peluang ada tapi kita tak ambil kan. Kita ingat okey kita kerja macam biasa, okey lah kan, cukup lah kan. Kata orang tu gaji sedemikian, aku kerja pun sedemikian. Itu adalah tanggapan yang salah ataupun pemikiran yang salah. Yang penting adalah pemikiran kita, mindset kita. Kata orang tu, apa yang kita nak, kita kena usahakan. Sebab benda tu tidak akan jatuh dari langit untuk kita. Dan Nurul kata dia kerja keras untuk dapatkan jawatan tu lebih keras daripada yang selalunya. Dan 2 bulan lepas dia dipanggil oleh pihak pengurusan untuk mungkin katanya lah untuk interview lah. Mungkin ialah diorang dah letakkan dia dalam senarai pendek ataupun senarai pendek bagi mereka yang tak faham okey, adalah shortlist. Dia shortlisted untuk jawatan tersebut. Dan lepas tu dalam bilik mesyuarat tu dia dapat tahu bahawa jawatan yang diimpikannya tu telah jatuh kepada seorang wanita asing. Dan lebih perit baginya, dia katakan wanita asing ni jawatan yang bakal disandangnya adalah cuma pekerjaan dia yang kedua saja. Maknanya sebelum ni dia ada kerja, mungkin pada masa tu dia lagi kerja dan dia dapat kerja baru ni. Ini dia kata orang tu the second job je. Jadi Nurul ni dah lebih 15 tahun dia kerja di syarikat yang sama. Daripada bawah naik ke atas. Pada pendapat saya juga dia adalah yang paling layak lah. Sebab apa? Dia tahu apa yang perlu dilakukan di syarikat itu kan. Daripada bawah tu dia ke atas. Jadi setiap level atau setiap tahap pekerjaan di syarikat tu, lebih-lebih di jabatannya, dia dah tahu dah. Atas bawah mungkin saya rasa. Tapi itulah yang dia mungkin dia kurang senang adalah jawatan tu diberi pada orang baru yang tak tahu nahu ataupun mungkin tak tahu menahu langsung pun pasal pekerjaan ataupun sistem jabatannya atau sistem syarikatnya yang bakal disandangnya. Dan itulah yang menjadi tanda tanya Nurul. Dan kenapa orang tu dapat, dia yang lebih pengalaman di syarikat tu tak dapat. Dan akhirnya jawapannya terjawab bila dia dapat tahu bahawa orang baru tu adalah kawan senegara bos dia.
Jadi itulah masalahnya. Bos ni pun pula yang recommend kan kawan dia tu ke syarikat dia. Jadi saya faham apa yang dirasakan oleh Nurul. Kita kerja keras macam nak gila. Lepas tu orang lain yang kurang berpengalaman, kalau orang tu lebih berpengalaman daripada kita, okey lah, kata orang kita kalah pada the better person. Tapi bila kita kalah pada orang yang less better daripada kita, sakitnya di sini kok. Ya. Yeah? Dan terima kasih Nurul atas luahan anda dan apa kata anda, apa pendapat anda, apa cadangan anda mungkin ada untuk Nurul. Terima kasih dan kita kembali sekali lagi dengan rancang ataupun masalah tu sini seterusnya. Ya, dan itu saja untuk malam ini yang dapat saya paparkan, sehingga kita berjumpa lagi pada esok malam dengan episod yang ke-14. Jaga diri, jaga kesihatan, dan andai ada silap dan salah saya mohon ampun dan maaf. Sehingga kita berjumpa lagi esok malam.